Alright. So, Assalamualaikum. Selamat malam. So, alright. Kita macam saya mention tadi So, kita akan cover 3 topik Yang pertama, kita akan tengok market outlook dengan kita punya sektor-sektor yang kita rasa berpotensi lah. Then, second topik kita akan cover untuk ilmu screening which is kita pakai RSI weekly. Saya akan ajar satu persatu step dia. Then lastly kita akan pergi ke beberapa stok lah. Beberapa stok kita tengok kalau lagi bagus, kalau you all boleh share counter apa yang tercedok, lagi kita boleh belajar daripada masalah tu lah, lagi bagus sebenarnya Alright. So okay, untuk kita punya KLCI So kita punya KLCI kalau kita fokus pada structure yang paling latest ni, kita masih nampak dia masih buat apa ni? Kalau belajar structure dengan Cikgu Hasbi, so lower high So lower high, so dia punya chart pattern pun kalau kita tengok sekarang ni dia masih lagi dalam fasa ascending triangle ataupun kita kata dia masih dalam channel ascending triangle lah. So which is kena berhati-hati. Sebab apa saya kata kena berhati-hati? Sekejap. Sebab apa? Semakin kecil ni semakin kecil ruang ni, semakin kita tak tahu dia nak ke mana So potential dia nak ke bawah tu ada, potential dia nak breakout downtrend line tu pun ada. Clear untuk KLCI ni. So kalau dia ke atas tu, kita kena make sure yang dia break lower high untuk dia tukar trend lah. Kalau dia tak dapat break lower high, dia akan turun balik ke bawah ataupun possible untuk bull trap So clear untuk KLCI kita. So minggu ni minta tolong berhati-hati lah. So kalau tak ada apa-apa yang manis, tak payah masuk. So kalau yang mana right dengan breakout punya pattern ataupun chart-chart yang breakout tu, kalau boleh elakkan lah. Possible tinggi untuk tercedok tu adalah sebab KLCI kita pun tak berapa manis lagi lah. So dia masih fasa, mungkin dekat sini beberapa minggu ni, dalam 3 minggu ni dia akan ranging which is dia akan duduk dalam channel ni. Sama ada dia nak ke bawah lagi ataupun dia nak ke atas So ini yang kita tak tahu ni. Kalau buyer kuat, dia akan push ke atas Alright. So kalau dia push ke atas, so kita kena make sure yang dia break lower high untuk continue uptrend Tapi rasa risau tu tak perlu gerun sangat lah sebab ini melibatkan komponen 30 komponen je, tak banyak 30 komponen. Tapi yalah, mindset trader-trader yang ada ni, dia biasalah kalau indeks jatuh tergelincir, diorang pun panik lah so dekat situ basically kena berhati-hati lah. Tapi dalam masa panik ni sebenarnya ada peluang-peluang lah so peluang-peluang tu bila ada harga murah tu kita boleh collect lah. Itu paling baik ataupun paling munasabah kita collect dekat higher low higher low. Alright, dari segi dia punya weekly masih sama weekly. So weekly dia masih sama pattern ascending triangle. Cuma kita nampak 2 minggu lately ni agak kurang agak kurang power lah So 2 minggu lately ni agak kurang power selepas dia dah bagi satu bull yang besar So just be careful lah Sebab apa KLCI kita drop ni pun saya ada baca tadi, possibility drop ni sebabkan apa, dia kata COVID kes COVID yang makin tak tentu hala lagi ataupun kes yang semakin meningkat lepas tu plus dengan kita punya politik issue. Ini bukan saya kata tapi ini the stars dengan kita punya The Edge lah cakap So basically just be careful lah. So benda-benda ni pun dia akan bawa ke next week lah Dia akan bawa ke next week. Alright. Alright, untuk small cap small cap ni agak cantik counter-counter small cap ni boleh diberi perhatian dalam masa KLCI yang tengah drop ni. Sebab apa, kita nampak dia tengah ranging di atas ni nampak?
Kalau kita tengok latest structure ni cantik dia tengah apa orang kata dia tak break the bull candle sini lah. So agak menarik untuk diperhatikan. Okay? So tahu kan small cap ni apa maksud dia? Tahu tak tahu ni? Oh, tak tahu. Tak tahu. Okay, small cap ni basically dia punya share outstanding tu ataupun dia punya market cap tu around 300 juta to 2 billion lah. So bila kita kata saham-saham small cap ni dia volatile lah. Which is dia volatile, harga senang naik dan harga senang turun lah. So peluang nak naik tu tinggi, peluang nak turun tu tinggi lah. Berisiko jugalah, tapi once you tahu cara nak entry yang betul, you dah study dia punya risk, tak ada masalah. Clear? So okay. Ya. Small cap ni dia ambil macam mana 30 ni juga? Small cap yes. Apa-apa komponen dia akan bergantung pada 30 lah. Kalau kita tengok sini sekejap saya buka dekat sini. KL small. Saya nak tengok dia punya komponen ni ada tak? Teknologi ada sekejap. Basically kalau kita cerita pasal komponen pun yang menggerakkan dia punya tu memang dia punya tu lah. Dia punya 30 komponen yang utama tu lah. Dia ada leader, dia ada laggard lah. Dekat sini tak boleh tunjuk pula. Tapi saya ambil contoh macam transportation So kalau you pergi dekat investing.com ni ada, you select transportation punya sektor, lepas tu you pergi dekat komponen sini. So ini komponen yang menggerakkan sektor pada hari tersebut lah. So yang bergerak ni is dia punya leader lah. So dekat sini ada small cap, ada tu kita tengok, kita bergantung pada dia punya tu lah, capital lah. Clear? Cikgu tengok technical tu dia dah break neckline ke cikgu? Yang mana? Yang dia punya kan ada macam double bottom tu kan? Ini? Ini okey ni, cantik ni. Sebab dia dah break lower height kan. Ini lower height dia kalau kita marking lah. So dia turun. Ini dia buat low betul. Dekat sini low. Dekat sini lower height kan. So ini dah break je gue. Dia tengah nak buat validation ni. So just monitor lah. So basically untuk small cap ni memang sekarang ni tengah trending lah. Kalau kita tengok KLCI punya report pun dia kata memang saham-saham small cap ni tengah bergerak. Dia ada mention dekat sini lah, nanti you all boleh baca dia punya news ni. So kena ingat lah 300 juta ke 2 bilion lah antara stok yang mudah bergerak lah ataupun volatile lah. Dia punya liquidity dia rendah sikit. Alright. So okay. Alright. Untuk kita untuk KLCI dengan small cap okay clear macam saya pesan tadi lah Alright. So untuk teknologi. Teknologi agak menarik juga Sebab apa menarik ni teknologi? Ada jawapan? So teknologi ni dia tengah buat higher low betul? Ini daily dia lah. So dekat sini kita nampak dia dah break dan trend line dia dah break. Lepas tu sekarang ini lower height dia. So ini dia lower height. Ini dia buat higher low. So ini higher high So sekarang ni dia buat apa? High low So kita gerakkan lah. Kita gerakkan dari segi teknikal tu, kita gerakkan kita punya daripada atas ini tadi
Kita gerak sampai ke the latest one lah. Kalau boleh 3 candle yang sebelumnya. 3 candle. Alright. So untuk teknologi ni cantik . So dia dah ada nampak macam potential untuk buat reversal lah. Potential untuk buat reversal. Lepas tu kita nampak yang hari ni pun yang semalam dia ada buat stopping volume lah. Dekat sini. Dia dah ada stopping volume dengan bull candle sini . Boleh nampak So untuk teknologi boleh cari buy on dip punya setup So weekly pun nampak lah agresif nampak dia sedang agresif jugalah. Alright. So teknologi okay. Alright, so next industrial product kita. Industrial product kita apa pergerakan dia? Masih dalam channel sideways lagi So untuk trading cara breakout tak sesuai lah industrial product ni. So industrial product kita tunggu, sekarang ni dia tengah buat pullback ataupun tengah retrace. So kita tunggu dekat support lah ataupun kita tunggu bila dah ada confirmation So untuk sekarang punya ni kita boleh marking lah dekat sini kalau ikutkan rule sini lebih kurang lah untuk dia teruskan momentum ke atas lah. Itu dia punya lower high So weekly pun kita nampak 2 hari sebelumnya 2 minggu sebelumnya tu cantik cuma minggu ni agak slow sikit. Tapi insyaAllah lah kita dah nampak yang steel pun dah start bergerak sekarang ni sebab dah ada demand. Aluminium pun boleh fokus sebab apa saya ada baca news yang pasal electric car tu dah start nak production kalau tak salah. Lepas tu dia require aluminium lah So boleh tengok-tengok lah steel dan beberapa industri produk lain lah. Nanti boleh tengok yang mana gerak tu boleh check. So industri produk okay. Cikgu, semiconductor ke yang dah ada news? EV, electric vehicles. Oh, okay. Semiconductor dia fall under teknologi. Okay, cikgu. Alright. So industri produk boleh beri perhatian jugalah Cuma just be careful lah. Kalau boleh kita cari setup-setup yang buy on dip ataupun buy on support lah. Alright. So untuk next kita punya healthcare yang tak berapa nak sangat ni. Alright. So sekarang ni dia dah kata, kita boleh kata yang dia dah break ini apa ni, high low kita yang sebelum ni lah dia dah break. So dia ke bawah. So untuk healthcare ni tak payah beri perhatian dulu lah dia dah buat ni top. Lepas tu sekarang ni dia dah break ke bawah lah dia dah break high low, which is kita dah panggil sebagai dah break structure lah so dia nak recover tu makan masa sikit lah Untuk healthcare ni tolak tepi dulu lah so dia punya weekly pun kita nampak lah weekly masih nampak dia tak break yang ni. Dia tak break yang ni. Dan dia terus turun ke bawah. So ini support terakhir dia. Kalau dia break lagi ni, maksudnya dia akan ke bawah lagi untuk cari low-low Alright. So untuk healthcare kita tolak tepi dulu. Alright. So next, kita punya consumer. Consumer agak cantik. Dia punya weekly pun cantik. Betul Setuju dengan saya So weekly dia cantik, ruang nak naik tu masih banyak lagi lah Sebab apa dia baru buat reversal bukan reversal, dia buat divergence lah dekat sini Kalau yang mana pakai RSI tu dia tahulah dia buat divergence, which is dekat sini kita nampak yang ini naik, dia buat hidden so yang dekat sini dia turun so dia akan continue ke atas lah Alright, ini weekly dia. So dia punya daily pun masih cantik So dekat mana kita punya entry kalau technical? Sekarang ni dia tengah apa? Nak buat higher low, betul? So kita tarik 3 candles yang paling latest. So dekat sini lah
Setuju Nazrid tanya RSI berapa yang cantik untuk entry? RSI entry kita pakai candlestick ke? Candlestick lepas tu confirmation dengan validation tu lah. RSI ni kita punya guideline je. Sebagai kita punya supporting lah untuk apa, untuk kita punya study je lah. So kalau boleh familiar kan candlestick ataupun PVA lah untuk cara nak entry tu. Saya rasa tadi dekat kelas tu ada Cikgu Hasbi ada terangkan lah, kalau petang tadi ada join tu. Ada bab PVA macam mana nak monitor semua, semua ada. Kalau tanya pasal RSI cantik berapa nak entry, biasanya orang akan cakap lah above 50 is bullish. Maksudnya RSI cross 50 bullish lah. So selagi mana RSI bawah 50 dia masih downtrend. Menjawab soalan Nazrid? Alright. So cantik consumer boleh monitor. Cari higher low. Yang mana belum gerak collect ataupun boleh study lah. Alright. So next kita punya transportation hari ni. Selepas gap tu macam minggu ni dia buat apa? Saya rasa ada lebih kurang all time high ni. Saya marking betul. All time high So insyaAllah lah dia akan continue bullish Dia akan continue ke atas lagi lah kalau dia tak tutup gap bawah sini. So kita panggil sini continuation gap lah. So dia akan terus naik ke atas. So dia punya daily pun cantik ni So basically transportation ni memang banyak yang bergerak ni saya rasa. Kalau kita tengok tadi, nampak? Ini yang antara hari ni faktor-faktor yang menyebabkan dia gerak. So dia punya leader ni Transocean ni. So boleh tengok-tengok lah. Saya nampak post ni pun agak cantik juga post. Dia buat reversal Nanti kita tengok kejap lagi. Alright, so untuk sektor transportation boleh diberi perhatian juga. Selagi mana dia tak jatuh area 889 sini, selagi mana tak jatuh area sini, insyaAllah lah masih okey. Alright. Kalau dia jatuh ke bawah, dia akan cari sini lah. Dia akan tutup gap dulu Itu konsep gap lah kalau you all belajar. Alright. So construction, seperti yang kita sedia maklum lah minggu lepas kita kata dia insyaAllah akan buat recovery So minggu ni kita nampak memang jadi betul recovery dia, cuma pergerakan dia tu masih lagi nampak a bit sideways lah tapi tak too sideways lah, a bit saja. So selagi mana ada ruang untuk naik ke atas tu kita boleh swing lah counter-counter macam ni. Construction ni memang tak sesuai untuk intraday ke apa, scalping ke apa, tak sesuai. Swing sesuai. Pasal apa? Dia sektor recovery So selagi mana dia tak touch atas sini, kita boleh kata yang atas ini dia punya hitting zone So one dia touch ni, dia tak berjaya break, dia akan turun balik ke bawah lah. Dia akan cari ini. So untuk construction, yang mana belum gerak, boleh beri perhatian. Tapi macam saya punya advice lah, swing is the best way lah. Alright. So next, property pun sama, divergence. Minggu ni kita nampak cantik juga Kemana dia nak pergi, dia akan cari atas sini dulu. 779 sini. Once dapat break, dia akan buat another higher high lah. Kalau tarik Fibo ke apa, nanti boleh nampak lah dia pergi mana. Okay, clear. Construction, property, boleh cari untuk swing. Property ni nampak cantik MCT tu. MCT slow, dia gerak. Boleh monitor lah. Alright. So next, kita punya energy. Energy ni saya pun tak pasti kenapa. Tapi demand dah tinggi dah. Cuma mungkin dia masih malu-malu lah tu. Betul dia ada divergence masa minggu lepas. Kita nampak ada divergence. Tapi divergence punya tu pun dah patah dah dekat sini. So just monitor lah. So just monitor je lah. Ada benda menarik baru trade untuk energi lah Tapi kita punya brand oil ni pun cantik sebenarnya. Tapi itulah energi kita tak agresif macam dia lagi
Tapi kalau kita tengok news semua memang dia sedang demand demand dengan recovery punya demand lah. So untuk long term tu ada lah Alright, clear. So next, kita punya plantation. Plantation ni dah patah trend. Weekly, ni saya buka weekly sebab saya nak tengok dia punya trend following. So swing dah patah ini swing dah patah, so mana dia nak cari, dia akan cari ke bawah sini lah. Ini antara level-level yang dia akan cari support lah Stopping volume pun kalau dekat daily pun kita nampak belum ada sebab dia makin menurun ke bawah. So untuk plantation tolak tepi dulu. Alright. So finance. Finance okey lah, okey. Tapi itulah dia punya sektor tak volatile lah Dia pun agak apa orang kata, dia punya mostly dia punya sektor banyak lopong-lopong lah. So berhati-hati lah Helman, apa yang dimasukkan dengan stopping volume? Okey. Stopping volume tu kita nampak macam ni lah. Nampak dekat sini. Area sini. Nampak tak? Dia buat support. Kalau boleh nanti kita tunjuk dengan volume lah. Volume semakin menurun, itu yang dipanggil sebagai stopping volume lah. Clear Helman? Maksudnya dia buat beberapa testing dan tidak pecah lah dekat support tu. Dengan volume yang semakin menurun. Alright, clear Okay, next kita punya utilities. Hari ni kita punya mover tak salah saya utilities kan. Tapi itulah tak nampak pula stock dia yang bergerak apa. Kita punya mover saya ni mostly utilities. Okay. So utilities ni yalah dah break Dia dah break down trend line So boleh monitor jugalah boleh diberi perhatian lah tapi jangan too much lah. Okay. Dia punya ni pun memang nampak reversal lah. Sebab apa? Kalau daily dia, kalau kita tengok latest structure selepas downtrend yang berpanjangan ni, daripada bila ni? Daripada March 21 bawa ke Mei ni, dekat sini baru dia buat lower high. So dekat sini dia buat higher low dan dia buat another higher high. Sekarang ni dia buat higher low dan dah validate lah. Ini secara teknikal lah. So sebab tu mungkin salah satu faktor dia bergerak, dia jadi mover hari ni. Nampak dia punya bull hari ni. So kita try tengok utilities. Tak banyak pun. So ini antara yang menggerakkan dia. Ni tali work ni okey ni. Hari ni close 90% tak salah saya. Ini cantik juga ni. Tapi itulah dia ringan sikit nampak. So boleh tengok-tengok lah So next Telekom. Telekom pun boleh diberi perhatian sebenarnya ni, nampak. Cantik weekly dia. So dia dah validate Dia dah validate. So sekarang ni dia punya resistance dekat mana? Dekat area sini. Betul, setuju cantik So antara sektor-sektor telekom apa? Sedania. Priva. Oh Priva makin junam ni. Ramai sangkut tu. Oh, hari ni yang gerakkan dia Mediax. Mediax hari ni memang bull lah. Super bull lah. Dia dah pecah. Yes. Kan? Yes. Nanti boleh tengok weekly dia. Alright. Macam minggu depan tu dia jalan lagi tu. Weekly dia cantik dah. Alright, kita tengok kejap lagi So, boleh tengok lah. So, Sasbadi antara salah satunya. Mana Sedania tak ada ni. So, nanti boleh monitor lah Telekom next week. Sebab
kita boleh kata ruang nak naik tu adalah yang mana sekarang ni dia dah bergerak tau, dia dah bergerak. So yang mana belum gerak tu, boleh tengok lah. Yang belum gerak tu maksud saya dia berada pada high yellow. So yang mana berada pada high yellow, yang tunggu validation boleh monitor. So okay, next. Rich tak ada apalah sebab dia punya major trend line weekly pun masih major downtrend So major downtrend ni just be careful lah. Alright, so saya conclude kan kita punya sektor hari ni So untuk teknologi boleh diberi perhatian macam tadi saya kata, industri produk pun masih okey. Healthcare kita tolak tepi. Consumer boleh monitor. Transportation ni kalau dia ke atas lagi memang all time high lagi lah so boleh monitor. Construction property ni pun boleh tapi mostly for swing lah bukan intraday ataupun scalping Then energy just tengok je lah, just monitor saja. Lepas tu telekom ni agak cantik telekom. So sebab telekom tu dia dah ada validation. Right? So tak banyak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sektor boleh monitor lah. So insyaAllah lah minggu depan Alright, so clear pasal sektor. Sektor dengan KLCI. Sebelum saya masuk topik macam mana nak screen pakai RSI weekly. Clear tak clear? Clear. Clear